Sa'ad bin Malik Al-Khudri radhiyallahu anhu anna nasan min al-ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma 'indah faqala lahum hina anfaqa kull shay'in bi yadihi ma yakun 'indi min khairin falan addakhirahu 'ankum wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabri muttafaqun alaih. Maksudnya, dan dari Abi Sa'ad bin Malik Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa beberapa orang di kalangan Ansar meminta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu diberi kepada mereka, kemudian mereka minta lagi, lalu diberi kepada mereka sehingga habis apa yang ada di sisinya. Lalu bersabda kepada mereka, setelah memberi segala apa yang ada di dalam tangannya, tidak ada lagi di sisiku daripada kebaikan. Apa-apa yang ada di sisiku daripada kebaikan, aku tidak menyimpannya daripada kamu. Dan sesiapa yang menahan dirinya daripada meminta, maka Allah jadikan dia berpuas hati. Dan sesiapa yang tidak meminta, tak berhajat, Allah Ta'ala jadikan dia kaya. Sesiapa yang bersabar, Allah Ta'ala jadikan dia sabar. Dan tidaklah diberi pada seseorang pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menceritakan pada satu hari Nabi SAW yang banyak mendapat barang yang diberi kepadanya, sama ada hadiah, zakat ataupun rampasan. Bila tengok banyak barang ni, lalu puak-puak Ansar. Ansar ialah orang-orang Madinah yang berjuang bersama dengan Nabi SAW. Minta daripada Nabi SAW kerana kemiskinan mereka, kesusahan mereka. Lalu Nabi memberi kepada mereka apa yang ada. Ada yang minta lagi, Nabi beri lagi sehingga habis. Tak ada lagi dalam simpanan Nabi SAW. Lalu Nabi bersabda, aku telah simpan segala kebaikan yang ada pada diri aku tak simpan, aku tak taruh. Benda yang aku boleh buat kebajikan, aku akan buat, tak simpan, kata Nabi. Ini sifat yang ada pada diri Nabi SAW. Walaupun Allah Ta'ala beri pada Nabi peruntukan yang sangat besar. Wa ma afa'allahu ala rasulihi falillahi walil rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa binis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Dan apa-apa harta yang Allah Ta'ala beri diambil dari sesebuah negeri, maka harta itu bagi Allah, bagi Rasul, bagi kaum keluarga, bagi orang miskin, bagi anak yatim, bagi orang yang butuh belanja dalam perjalanan, supaya harta tidak berpusing di kalangan orang yang kaya saja. Dalam bab ghanimah, harta rampasan perang, dia bagi 5. Yang bagi 5 itu pula satu bahagian bagi Nabi SAW. Kerana Nabi ada peruntukan yang Tuhan beri pada dia. Kerana Nabi sibuk dengan urusan negara, urusan pemerintahan, urusan dakwah. Tak ada masa nak bekerja, tak ada masa nak berniaga sebelum dilantik menjadi Rasul. Maka Allah Ta'ala beri peruntukan yang banyak. Orang zaman ni kata gaji lah. Nabi dia bukan malaikat, dia manusia. Tuhan berikan peruntukan yang besar. 1/5 daripada
semua dia beri pada Nabi SAW. Besarnya, nak kata berapa juta, bagi diri Nabi. Tetapi menjadi perangai Nabi, dia tidak mengumpulkan apa yang ada pada dia. Dia beri pada sahabat-sahabat dia yang meminta, terutamanya yang meminta bantuan. Dia beri sumbangan kepada negara. Lebih daripada isteri dan anak-anak keluarga dia, dia beri kepada keperluan rakyat. Satu hari orang Madinah mari, pokok Ansar, Nabi beri. Mari lagi, Nabi beri. Mari lagi, habis. Lalu Nabi kata, barang siapa yang memelihara diri dia daripada mitok, dia pelihara daripada mitok, dia tak minta sedekah, dia tak minta bantuan, dia ambil apa yang diberi kepadanya, Tuhan jadikan dia pada diri dia sifat qanaah, sifat berpuas hati dengan apa yang ada, dan Tuhan berkatkan dengan apa yang ada itu. Itu maknanya Aifah. Dia tak minta, dia sabar dengan apa yang ada, Tuhan jadikan apa yang ada tu berkat. Barang siapa yang suka minta, maknanya tak berkat, tak puas sama. Lepas minta, Tuhan jadikan kehidupan dia tak puas dan tidak ada berkat. Itu maknanya. Itu nasihat Nabi. Barang siapa yang yastaghni, tak berhajat kepada orang, dia bekerja. Dia bekerja dengan sendiri dia. Dia tak minta dengan orang. Kalau tak ada, dia berhutang. Dia usaha dan dia bayar berhutang itu. Dengan tidak meminta, Tuhan jadikan dia seorang yang senang. Dengan makna orang yang meminta-minta ini, Tuhan jadikan dia tidak ada qanaah dalam kehidupan dia. Kecuali kerana darurat, kerana dia uzur, lain cerita lah. Ni dia segera mega, gagah, minta juga. Saja jenis malas kerja, suka minta, tak menggunakan tenaga. Memang ada perangai manusia yang begitu. Disebut dalam hadis, barang siapa yang minta sedekah di atas dunia ni, Tuhan gugurkan lagi muka dia pada hari kiamat kelak. Di mana sifat meminta ni satu sifat yang buruk di dalam Islam. Kecuali mereka yang ada dalam keadaan darurat. Walaupun demikian, kita disuruh beri pada orang minta. Kalau orang minta sedekah, kita kena beri ke dia. Nasihat dia, jangan kata uduh pada dia. Itu sifat ayat pada Islam. Sifat meminta tak baik. Beri pada orang minta satu sifat yang baik. Orang yang beri pada orang meminta, dia dapat pahala. Orang yang meminta sedangkan dia ada dah, dia segera mega, Tuhan jadikan dia sifat yang tidak puas hati dengan kehidupan yang ada pada dia. Dan memanglah kita tengok sendiri, kalau orang tu hidup dengan bantuan sepanjang hayat dia, jawab dia tak boleh mengatasi masalah kemiskinan dia sampai bila-bila masa.